Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu akan sambung mengenai sistem endokrin manusia. Okey, kalau kelas yang sebelum ni kita dah berkenalan dengan kelenjar endokrin yang bermula dengan di bahagian kepala kita, iaitu di bahagian cerebrum. Cerebrum kita ada kelenjar pituitary. Okey, ini adalah kelenjar pituitary. Kalau di bahagian otak kita dia ada dekat bawah ni lah, dekat dengan telinga kita lah biasanya dekat dengan telinga. Okey, jadi untuk bahagian telinga kita ni ada kelenjar pituitary. Okey, apa fungsi kelenjar pituitary? Dia akan merembeskan hormon pertumbuhan. Okey, hormon pertumbuhan ni dia lah yang akan bertanggungjawab merangsang pertumbuhan manusia lah. Merangsang pertumbuhan. Okey, jika kita kalau kurang pertumbuhan, kalau kurang hormon pertumbuhan ni, okey, kalau kurang dirembeskan hormon ni, maka akan adalah masalah kekerdilan. Okay, yang awak nampak orang yang terlampau pendek tu kan dia kerdil. Tapi kalau lebih sangat pun tak boleh lah. Lawan kepada kerdil ialah kegergasian. Jadi kalau dia terlampau banyak hormon ni pun dia tak boleh juga. Jadi akan jadi kegergasian terlampau besar. Yang ni terlampau kecil pula lah. Okay, so ini adalah kelenjar pituitary, kelenjar utama lah dalam badan kita. Okay, ini adalah ovari, kelenjar ovari. Kalau bagi perempuan, kelenjar ovarinya adalah sepasang. Kelenjar ovarinya adalah sepasang. Ada di bahagian kiri satu, ada di bahagian kanan satu. So, fungsi kelenjar ovari, ini adalah kelenjar ovari, dia akan merembeskan hormon, dua jenis hormon lah. Hormon estrogen. Hormon estrogen ni untuk membebaskan ovari, ataupun untuk menghasilkan ovari. Ovul. Ovul tu adalah telur lah. Okey, ni adalah ovari, kilang dia lah. So, ovul tu yang bulat ni, telur kita ni, dia akan keluar melalui ovari. Dia keluar melalui ovari, masuk dalam tiub falapio. Yang cikgu tunjuk ni adalah tiub falapio. Okey, yang besar ni apa? Yang ni adalah uterus. Okey, so kalau lukisan rentas dia, ni adalah uterus ataupun rahim. Okey, ini adalah ovari. So, ovari dia akan bebaskan ovum. Ovum. Okey. Ovum lah. Ini adalah ovum. So, ini adalah uterus. So, bila duduk sini nanti, bila berlaku pelekatan, baby dia akan berkembang kat sini lah. So, ni nanti ada baby ataupun ada fetus. So, itu adalah kelenjar ovari. Okay. Kedua adalah kelenjar thyroid. Kelenjar thyroid ni dia berada dekat leher. So, kalau awak tengok dia, bentuk dia macam rama-rama. Okay. Bentuk dia macam rama-rama. Dia berada dekat leher kita lah. Okay, dia berada di leher. Okay, fungsi kelenjar thyroid ni untuk membebaskan hormon. Nama dia pun seakan-akan sama. Hormon thyroxina. Okay, hormon thyroxina pun dia mainkan peranan dalam pertumbuhan kita jugalah. Ataupun dia kawal metabolisme. Okay, kawal metabolisme sel. Okay, seterusnya kita tengok kelenjar adrenal. So, kelenjar adrenal cikgu dah pernah bagi tahu ni adalah renal. Renal tu adalah buah pinggang. Ataupun kita panggil dia juga ginjal. Okay, ataupun ginjal. So, kelenjar adrenal yang ni lah. Ni adalah kelenjar adrenal. Dia membebaskan hormon yang kita panggil hormon adrenalina. Okay. Bebaskan hormon adrenalina. Hormon ni yang masa mula-mula awal tu lah, dia akan keluar bila dalam keadaan
kecemasan. Kita kena kejar dengan ular, kena kejar dengan anjing, semua tu So dia akan rembeskan hormon adrenalina. Seterusnya kita ada kelenjar pankreas. Okey, kelenjar pankreas ni, awak tengok dia seakan-akan macam bentuk daun. Macam bentuk daun. So kelenjar pankreas dia terletak di belakang perut. So dia merembeskan hormon insulin. Hormon insulin ni penting dalam kawal atur gula dalam darah. Kawal atur gula. Okey, ni testis lah. Testis lawan kepada ovari tadi So kalau testis dia dilindungi oleh skrotum, dia akan merembeskan hormon testosteron. Testosteron. Hormon ni penting untuk ciri-ciri lelaki. Dan juga dia akan penting jugalah untuk penghasilan sperma. Okey. Seterusnya kita tengok kelenjar apa lagi. Okey, ni pankreas tadi. Okey, inilah gambar yang kelihatan rentasnya betul. Yang ni adalah usus. Ni kita punya usus Ni adalah usus kecil. Ni adalah kita punya pankreas. Okey, kalau dalam perut ni adalah pundi empedu, ni adalah pankreas, ni adalah perut. Yang ni adalah hati. Yang ni hati besar ke atas. Yang bawah ni adalah perut. Lepas tu pankreas duduk kat bawah perut. Ni usus besar. Kemudian awak ada usus kecil. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Okey, testis. Ni kelihatan rentas dia lah untuk penghasilan sperma. Okey, seterusnya fungsi hormon kelenjar pituitari tadi. Okey, dia merembeskan hormon ADH yang dekat otak kita tu tadi. Hormon ADH ni mengawal kuantiti air yang diserap semula oleh ginjal. Okey, ni penting dalam penghasilan air kencing nantilah. Penghasilan urin atau air kencing. Okey, yang kedua, dia merembeskan hormon GH. Okey, growth hormone. Iaitu hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan yang cikgu cakap tadi lah. Merangsang pertumbuhan di peringkat kanak-kanak. Okey. Kemudian, ini hormon ADH. Dia berperanan dalam mengawal jumlah air dalam badan kita lah. Ini adalah hormon GH, iaitu hormon pertumbuhan. Daripada awak kecil sampai awak besar. Okey, lepas tu kita ada kelenjar thyroid. Kelenjar thyroid, dia mengawal kadar metabolisme dan dia juga main peranan dalam mengawal pertumbuhan dan perkembangan mental kanak-kanak. Okey, ni kita punya thyroid signal. Kelenjar thyroid kita duduk kat leher. Okay, kemudian kita ada kelenjar adrenalina. Kelenjar adrenal yang merembeskan hormon adrenalina yang cikgu cakap dia akan bantu badan kita dalam keadaan kecemasan. Okay, dia meninggikan kadar denyut jantung, dia meningkatkan aras glukosa darah, dia membesarkan saiz anak mata. Okay, seterusnya kita ada ni adrenalina. Okay, kita ada hormon insulin yang dirembeskan oleh kelenjar pankreas. Insulin dia mengawal aras gula dalam darah. Jadi kalau ada glukosa yang lebih yang kita makan, dia akan disimpan dalam bentuk glycogen dan disimpan di dalam hati. Okay. Glukosa yang berlebihan akan ditukarkan kepada glycogen. Glycogen ni nanti dia akan simpan di dalam hati. So, siapa yang menukarkan gula yang berlebihan? Insulin. Hormon insulin dirembeskan oleh kelenjar pankreas. Okay, kelenjar pankreas. Okay, seterusnya kita tengok. Ni adalah insulin tadi. Okay, ovari dia merembeskan dua hormon. Itu hormon estrogen dan juga hormon progesteron. Okay. Ini adalah hormon estrogen dan juga progesteron.
Hormon estrogen dia merangsang penghasilan ovum, dan juga untuk penyediaan uterus untuk penempelan embrio. Embrio ni fetus lah ataupun anak. Yang kedua, progesteron dia mengekalkan ketebalan dinding uterus. Ni adalah uterus, ni dinding dia. So dinding uterus ni yang mengawal ketebalan dia ialah progesteron. So dia adalah penting untuk kehamilan lah, untuk kehamilan. Jadi kalau dinding uterus tu tebal, fetus yang duduk kat sini, baby yang duduk sini takkan jatuh lah, takkan jatuh. Ni fetus lah, ni fetus, kita panggil dia fetus. Ni adalah ovari. Jadi hormon yang dirembeskan dua tadilah, progesteron dan estrogen. Ada dua jenis, estrogen dan juga progesteron. Seterusnya kita tengok lagi testis. Dia punya hormon adalah hormon testosteron. Dia samalah dengan yang perempuan tadi, tapi dia mengawal ciri-ciri seks sekunder lelaki dan menghasilkan sperma. Menghasilkan sperma. Ciri-ciri lelaki tu macam ni lah, macam ada misai apa semua ni lah. Ada pertumbuhan misai, badan yang otot yang sasa, itu ciri-ciri lelaki. Kemudian kalau tak seimbang, punca dan kesan ketidakseimbangan hormon kepada kesihatan. Kalau hormon tiroksina kurang, kadar metabolisme akan jadi rendah, tidak tahan sejuk, perkembangan fizikal dan mental akan terbantut. So dia akan jadi kerdil. Cenderung menjadi gemuk dan dia juga akan bengkak lah, bengkak leher ataupun goiter. Ni goiter. Ataupun dia mudah menjadi gemuk. Dia cenderung menjadi gemuk lah, senang jadi gemuk. Dia tak tahan sejuk. Itu ada masalah dengan hormon tiroksina. Tapi kalau hormon tiroksina yang lebih pula tak boleh juga. So dia akan menyebabkan kadar metabolisme yang terlampau tinggi. Lepas tu dia juga menyebabkan apa lagi? Berpeluh dan sentiasa panas, berlawanan dengan tadilah. Dia sukar tidur dan kuat selera makan, cenderung menjadi kurus. Pembesaran kelenjar tiroid. Kalau orang yang terlebih macam ni juga. Kalau orang yang terlebih hormon tiroksina, dia akan cenderung menjadi kurus. Kalau orang yang kurang tadi, dia akan jadi gemuk. Kalau dia lebih hormon tiroksina, dia akan cenderung menjadi kurus. Lepas tu dia akan sentiasa rasa panas. So disebabkan dia tu kurus, dia akan jadi kuat makan. Tapi dia susah nak tidur. Biasanya awak akan tengok mata dia akan terjojol. Terjojol. Lepas tu leher dia pun akan bengkak jugalah. Leher bengkak. Sama macam tadilah. Tiroksina. Bola mata yang menonjol keluar. Leher yang bengkak. Kalau kurang hormon testosteron akan menyebabkan lambat akil balik, bilangan sperma yang rendah. Ada sifat kelakian. Kalau dia wanita, hormon testosteron yang berlebihan akan menyebabkan sifat kelakian ada pada wanita. Kekurangan hormon progesteron akan menyebabkan masalah haid, sakit kepala, sembelit, keguguran kandungan. Kekurangan hormon estrogen akan menyebabkan perkembangan ciri seks sekunder perempuan terjejas. Hormon estrogen yang berlebihan pula akan menyebabkan sifat keperempuanan pada lelaki. Terbalik macam tadilah. Kekurangan hormon pertumbuhan akan menyebabkan kekerdilan lah, dia pendek. Hormon pertumbuhan yang lebih pula akan menyebabkan pertumbuhan tak terkawal jadi gegasi pula lah, terlampau besar pula. Itu pun kita panggil akromegali. Kekurangan hormon ADH yang mengawal air tu, air tidak dapat diserap semula di ductus ginjal buah pinggang.
akan menghasilkan urea yang banyak lah. Dia akan kencing banyak dan akan sentiasa dahaga. Okey, kita panggil dia diabetes insipidus. Kalau hormon yang lebih, ADH lebih, sakit kepala, pening. Kalau hormon insulin yang kurang akan menyebabkan glukosa yang berlebihan tak dapat ditukarkan menjadi glycogen. Aras glukosa darah meningkat. Hormon insulin yang berlebihan pula akan menyebabkan aras glukosa rendah. Dia akan dapat hipogliksemia dan dia akan sentiasa rasa dahaga. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kita akan sambung kelas pada masa yang akan datang. Terima kasih.